taman tu tempat saya. Dia nak pergi kerja, isteri dia minta dekat tepi lebuh raya tu. Baru isteri dia nak angkat tangan, dia lintas lah kereta bagi melambung. Habis depan isteri. Dan yang ketiga, adik-beradik saya juga di Pinang Tunggai yang baru ni, yang jatuh dengan motor terbenam dekat ni, meninggal. 3 kejadian. 3 kejadian. Mana kematian yang mengejut. Kita dah tahu dalam kejadian mati-mati syahid kecil ni yang tak kena siksa kubur ni, masuklah yang 3 tadi. Ataupun pada hari Jumaat, malam Jumaat, ataupun perempuan yang bersalin mati, maka tidak kena siksa kubur. Sebab hari-hari kematian tu dia biasalah. Tapi yang tu hari tu, yang taman saya tu, saya baca talqin habis dekat hampir pukul 7 lah. Lepas tu yang keluarga saya pun telefon ada kematian tu. Dia keluar pagi terus tak balik. Jadi keluarga ingat dia pergi mana-mana. Punya kawan dah terbenam dalam parit. Motor tindih ke atas. Nampak. Pukul 2.30 baru dekat pukul 3 baru jumpa. Jadi itulah kita yang hidup ni beringat kepada kematian. Orang yang beriman selalunya beringat kepada kematian. Dan orang ahli tasawuf dia menangis. Dia dengar kematian dia menangis. Sebab dia takut tak cukup amalan dia. Kita ni tak rasa takut nak mati. Amalan kita cukup tak cukup. Tapi ini iktibarlah. Tiap-tiap orang hidup akan mati. Akan mati seperti yang dikatakan, orang yang hidup ni nak pergi ke akhirat tu ialah pergi berkelah. Macam kita berkelah dunia lah, bawa bekal. Tak ada bekal nak makan apa noh. Ya. Ada. Jadi apa nama, tiap-tiap orang kena ada bekalan untuk menghadap Allah SWT. Nah, sebab tu malam ni kita ambil fokus kepada takbir solat jenazah. Jadi sebelum tu kita biasalah wajib pada kita menguruskan 4 perkara yang wajib pada kita. Dan menguruskan benda-benda yang wajib tu supaya kita lepas daripada murka Allah, yang mana kita sedia maklumlah. Bila jadi kejadian ni, apa patut buat? Maka perkara yang patut buat tu ialah yang 4 perkara. Wajib mandi, kapan, semayang ke bumi. Sehari ni nak bila ada kematian, dia nak cari orang. Tak ada orang nak mandi, betul tak? Payah. Tempat saya tak ada langsung. Di Pokok Asam tak ada laki-laki perempuan, tak ada. Dia nak cari. Dia tali ambil orang apa? Pada tebusu ataupun mana-mana lah. Kita ada khusus mayat jenazah, mandi jenazah, pi khusus, balik main tak boleh buat. Jadi pi khusus, tapi balik main macam nak buat ni? Tak tahu Ustaz, raya. Jadi dia gemuruh. Jadi kita kena ambil tahu lah. Sekurang-kurangnya apa yang kita kena tahu tentang mandi mayat ni, ialah fardu kifayah. Orang lain buat kita tak payah. Ya. Fardu kifayah ni sebab tu kena, orang yang nak buat tu kita kena ada pengetahuan. Maksudnya dalam satu kampung kita lah ni tak ada masalah. Abang hantar kematian, siap dah orang yang nak mandi. Ya, siap dah, tunggulah. Jadi saya nak baca sikit tentang mayat lah. Sebab kadang-kadang adik-beradik kita meninggal, tak ada siapa ramai lagi, apa kita nak buat. Jadi jenazah ni ialah orang pertama yang ada di rumah tu. Kalau lelaki, perempuan, adik-beradik, ialah membersihkan mayat. Bersih mayat tu. Dah habis, kita tu mengaji kita tengok sengap tu. Lepas tu tengok peluh lah. Lepas tu kita rasa nafas tak, apa tak. Pegang nadi pun tak. Panggil dia 3 orang, jangan kita pakai seorang lah. Pakat-pakat tengok ni. Ada lagi. Oh, tak ada. Dalam masa yang sama kita bersiapkan dia untuk letak di mana-mana. Kaki dia menghadap arah kiblat. Seolah-olah kita nak menghadap nak sembahyang. Tu. Kemudian jenazah ini hendaklah dicuci, bersih. Kita bawa pergi ke tempat yang di dapur, tempat yang ada mudahan
ambil kain, lap badan dia. Lap badan dia semua bersih. Tekan sikit perut, kuat ada keluar. Bila habis umur selalu ada najis. Ada tik-tik kan. Kalau kita tak bersih, takut. Orang ramai semua tutup hidung. Orang tak tutup hidung tu, duduk di pungkak tak bang. Tu disunatkan membersihkan mayat. Mayat tu kena bersih. Tekan sikit perut dia, bersih, basuh. Ambil kapas, ambil apa buang di pungkak dia tu. Dah rasa dah habis dah. Barulah kita lap semua badan. Tak. Sebab apa guna kemian tu? Nak bagi hilang bau. Tu. Orang tak pakai kemian lah ni, tak pakai kemian lah. Tak pakai, tak kisahlah. Tak pakai tak apa. Tujuannya nak menghilangkan bau. Kalau jenazah tu kita tak bersih, banyaklah saya pergi tengok. Masuk je dalam pintu dia lah. Dia tengok orang duduk dalam tu pun duk sarik nafas lah. Duk sedut diri lah, tak boleh lepas nyawa. Pasal najis dia tak buang. Seperti itulah kita yang ada amalan ni. Kita ambil peringatan, hendaklah kita bersihkan mayat dulu. Kalau keluarga kita buat sendiri. Ada 3-4 orang kita yang mana ada, kita buat. Bersihkan di pungkok dia punya tu apa semua ni, kubul dan dubul tu bersih. Dah rasa habis dah, barulah kita lap badan dia ni. Habis semua bersih dah, baru kita ambil kain, sarungkan dia, lepas tu tutup muka dan sebagainya. Dan tangan-tangan pula. Macam baru ni yang kata jatuh tu, angkat dua tu tangan. Macam mana nak angkat? Angkat juga, balik kena buah minyak. Itu kematian dalam kemalangan lah. Kalau kematian di rumah ni, dia duduk macam tu, tak ada masalah. Kita kena buah minyak. Tiap-tiap sendi ni buah minyak, supaya dia senang. Saat ni orang mandi nak buat macam ni. Ada kes yang tak boleh lipat pada. Dia sakit lama, duduk rekod tu, nak mandi dia susah. Walaupun buah minyak, dia kata dekat sebutir habis, tak payah. Buat urat tu dah keras lah. Dia sakit lama, bertonton duduk rekod tu, dah nak mandi pun susah. Jadi kalau yang kes baru-baru ni, elok lah. Kalau kes lama sakit pun dia duduk rekod, kita kena betul kan. Buah minyak bagi betul. Dia kata sakit pun kita kena buat, supaya tidak jadi macam tu. Bila kita bersihkan mayat dan semua siap, takkan situ, tinggallah orang ziarah. Bila kita ziarah mayat, kita kena bacalah hadiah. Kalau orang lelaki, yang perempuan tu mayat perempuan tak payah masuk lah, kecuali keluarga yang terdekat lah. Masuk, kita bagi salam pada yang ada tu, kita baca lah doa. Sebelum baca doa, kita baca Fatihah sekali, qul Allah 3 kali, lepas tu kita baca doa mayat. Habis tu kita keluar lah. Kalau dia buka tengok habis. Kita cerita teruk-teruk, macam-macam, tengok sudah habis. Lepas tu sampai ketika orang keluar, semua yang ada itu diminta supaya baca Quran. Baca Quran supaya tidak diganggu oleh syaitan. Kita baca lepas seorang-seorang. Kalau nak baca serentak, kalau baca serentak habis semua pakat berhenti. Sengap kosong. Kalau boleh biarlah bergila-gila. Seorang baca agak-agak setengah jam berhenti, tukar ni. Bacaan doa apa ni, ayat-ayat Quran tu sebagai memberi laluan yang senang supaya tidak diganggu oleh syaitan. Bukanlah ganggu syaitan pun dah buat apa dia dah mati. Kita tu akan nampak yang tak apa elok kan. Habis selesai bersihkan najis-najis semua, habislah kita buat, sampailah ke mandi. Ini nak baca sikit tentang mandi lah. Mandi mayat tu nak letakkan tempat yang agak tinggi sikit. Nak diurutkan perut mayat itu dengan jari perlahan-lahan. Jangan tekan bagi bergerak ni. Angkat sikit. Dalam buku kuning tu tak ada, tapi saya ada dalam buku satu lagi lah, kitab ni. Jadi sedikit-sedikit dengan perlahan dengan jari, supaya keluar najis-najis yang ada perutnya, kemudian dibasuhkan, dibasuhkan depan belakang lah, kubul dan dubulnya, dan dengan jari kiri yang dipakai sarung tangan lah, koyak kertas sikit. Kita tak pakai sarung tangan, tak boleh lah, najis tangan kotor kan, kena tangan. Apa yang nak buat? Naklah kita niatkan istinja. Nawaitul istinja min hadzal maiti lillahi ta'ala. Ni kena baca. Orang yang mandi mayat, dia basuh mayat tu, setelah mandi kena baca. Dia sebut ni, saja aku beristinja pada mayat ini
kerana Allah Ta'ala. Kena baca. Kalau kita tak baca Arab, baca Jawi lah, Melayu lah. Saja aku berstinja atas mayat ni. Untuk lelaki-lelaki, aku perempuan lah. Itu dia. Wajib disampaikan ayat kepada kemaluan perempuan. Itu orang perempuan punya lah. Dia sampai hak duduk tengok dan sebagainya. Dan hendaklah dibasuh kesemuanya. Kotoran-kotoran yang ada itu nak dibasuh kesemuanya. Kalau lelaki-lelaki yang kata dia Islam, dia baru masuk Islam, dia tak pergi sunat, kita kena buka tengok. Kalau tak boleh, kita kena tayamum. Tayamum di atas tu lah. Ada tak boleh buka keras, apa ni kulit tu dah mati lah, tak boleh lah. Kita kena tayamum sebab dia nak cuci dalam tak boleh. Bagi orang yang baru masuk Islam tak ni, atau budak kanak-kanak, hendaklah tayamum. Nawaitu tayamum an hadzal maiti lillahi ta'ala. Tayamum tempat yang tu je. Niat tayamum di situ untuk mayat tu. Kemudian digantikan sampul lain, bubuh kain lain, sarung tangan tadi untuk membersihkan gigi, 2 lubang hidung dan telinga ni. Gigi lubang hidung kena bersih. Seperti orang hidup juga. Lepas tu apa nak buat? Ambil air sembahyang. Ni ambil air sembahyang. Nawaitu rafa'al hadasin an hadzal maiti lillahi ta'ala. Saja aku mengangkat air sembahyang bagi mayat ini kerana Allah Ta'ala. Orang yang kata tu nak ambil air sembahyang. Ambil sembahyang dia tak payah sapu siku, basuh tangan, basuh muka, basuh lengan tu je. Lepas tu basuh kepala, basuh kaki. Dia kena niat saja aku mengambil air sembahyang bagi mayat ni. Sebab mayat ni dia tak masuk kubur, dia kena bersih dan berkeadaan wudu. Nak menghadap Allah ni kena ada wudu. Berwudu dia tu. Kemudian mandi. Masa nak mandi pula, orang yang nak mandi tu kena baca pula. Nawaitu ada al-ghusla an hadzal maiti fardhu kifayati lillahi ta'ala. Saja aku mandi mayat ni, fardhu kifayah kerana Allah Ta'ala. Lepas itu hak perempuan dia lain lah. Baik sebutan. Jadi kita bagi yang tu. Kemudian dicucurkan ayat sebelah kanan, basuh daripada kepala ni sampai kanan. Macam kita mandi wajib lah, 3 kali. Lepas tu belah kiri 3 kali. Lepas tu belah depan, lepas tu bagi ngirin 3 kali. Kemudian ngirin tu kemudian dicucur ayat, kemudian baca Ghufranaka ya Allah Rabbana wa ilaikal masir. Ampunkanlah ya Allah, mohon ampunan kepada Engkau ya Allah, Engkau Tuhan kami, kepadanya lah, kepada Engkau lah kami akan dikembalikan, kepada mayat tu. Ghufranaka ya Allah Rabbana wa ilaikal masir. Baca. Jadi kita minta Allah Ta'ala ampunkanlah, dengan keampunan Allah tadi, mudah-mudahan mayat ni bersih lah. Kemudian apabila dicucurkan ayat keliling pula, dibaca pula Ghufranaka ya Rahman Rabbana wa ilaikal masir. Dia banyak kali lah kena baca ni. Setelah juga dicucurkan ayat kapur barus. Ayat kapur barus pun kena baca lagi. Ghufranaka ya Rahim Rabbana wa ilaikal masir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku lahul hamd yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 3 kali jurih dengan ayat apa? Ayat kapur barus. Bila sudah mandi itu, keringkan badan mayat itu dengan tuala atau umpamanya. Sunat pada ketika mandi mayat itu pakai tabir supaya terpelihara orang luar. Kita kena tutup lah. Kalau lelaki perempuan pun tak lagi orang luar tengok. Kedai padik saja. Kerana orang luar tengok dia haram. Sebab dia tak boleh tengok lelaki-lelaki, melainkan keluarga yang terdekat, anak, cucu, isteri dan sebagainya, itu yang boleh. Lain tak boleh. Orang perempuan di kawan-kawan nak tengok, tak boleh, tak boleh. Tidak dibenarkan. Macam semalam nak kapan, saya pergi sembahyang, Ustaz Ahmad tu dia duduk Sungai Dua. Sembahyang selepas Aisyah semalam di matang Sungai Dua. Saya pergi tu duduk tengah mandi. Lepas saya sembahyang maghrib, saya pergi mandi. Lepas tu saya tengok dia pun nak kapan, tu dia buka orang perempuan pun. Saya kata, tuan-tuan perempuan sila beredap. Saya tanya, ni mana ada kain nak tutup ni, tak bagi orang tengok. Masing-masing bakat tengok orang aku. Dia kena tutup dengan kain, diadang dengan kain
supaya jangan dilihat oleh orang lain. Tak ada orang tengok, Allah, kuihnya, teruknya. Tak mahu itu lah. Jadi bila tengok tu dia akan bercakap. Sebab tu kita tak benarkan orang tengok, biar orang yang buat kapan tu saja. Lepas tu azan di masjid, dekat rumah dekat masjid, saya pun pergi masjid, saya tak tahu apa jadi. Lepas sembahyang sunat semua siap, barulah mayat sampai. Jadi saya dah, tugas saya bagi peringatan. Cari kain tutup. Jangan bagi orang perempuan tengok. Perempuan ramai dalam. Itu. Jadi hanya duduk tu ialah keluarga-keluarga dia saja. Jadi tu sampai mandi, dah kapan semua siap, buat pergi sembahyang. Habis. Kita sampai datang sembahyang tadi. Kapan pun ada cerita ni, saya nak ambil secara ringkas sebab kita ni duk buat ni. Setiap takbir dalam sembahyang jenazah ni, buku kuning ni, buku 20 yang ke-48 sama seperti rakaat, kerana ia apabila makmum masbuk mendapati imam sedang sembahyang, adalah ia terus angkat takbir ihram dan membaca Al-Fatihah selepasnya, dan seterusnya ikutlah apa yang dibuat ni, menyempurnakan rukun-rukun. Jadi kalau sampai lambat orang tu elok sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, habis. Kita ni beritahu ni, saya main 4 orang ni, satu kereta lambat ni. Kenapa? Mayat tu tak boleh diangkat lagi. Orang ni yang main lambat kena pergi sembahyang di jenazah tu. Ada pernah berlaku zaman Rasulullah SAW, apabila dah dapat tahu, kemudian orang pergi tanam lah. Seorang perempuan yang duduk bersih masjid tu. Dan tu bila Rasulullah tanya mana perempuan ni? Tak ada lah, ya Rasulullah, meninggal 3 hari lah. Pasal apa tak bagi tahu pada dia? Baginda marah lah. Kita perempuan ni ahli syurga. Kejar dia main kutip sampah keliling masjid ni. Orang perempuan ni. Yang kutip sampah, habis bersih dia balik. Hari-hari kerja tu. Sampai dia mati. Maka Nabi SAW kata, ini perempuan ahli syurga. Mana kubur dia? Lalu dibawa pergi ke kubur. Nabi sembahyang di kubur tu. Tu dia. Rasulullah SAW sembahyang di kubur. Kerana menghormati jenazah tu dah tak. Kalau jauh baru kita sembahyang hadiah, sembahyang gaib. Kita sembahyang hadiah ni, lepas kita sembahyang yang wajib, kita sembahyang tak perlu tadi, wajib kita sembahyang mayat tu habis dah. Kita balik rumah bagi envelope, ni sembahyang, kita sembahyang hadiah lah. Jadi Rasulullah SAW sembahyang di atas kubur. Kerana memaklum kepada orang ramai, inilah dia orang ahli syurga. Hanya kutip sampah ya. Kalau kita ramai tengok kotak-kotak kawasan ni, kita ambil kertas buang tu sampah, kita lap, tapi tengok ada termin kotak kan lap sikit. Tengok kasut tu bersusun je, dapat pahala tuan-tuan dan puan. Buat kerja di masjid ni tak rugi. Haji Ahmad sampai suka tu nak batuk tak kira, bang, tapi tak ada siapa nak buat macam mana. Buat juga, dapat pahala 2 kali ganda. Dalam keadaan batuk pun dia bang ni pak, azan. Jadi maksudnya bila kita buat satu tu di masjid ni, tuan-tuan jangan usah hati yang duk main ni. Kullu qatatin mi'atu hasanah, tiap-tiap langkah 100 pahala ni. Tuan-tuan perempuan yang ada ni dapat pahala. Bukan main sembahyang saja ni, main ni dapat pahala. Jadi kita main sini untuk nak berjemaah dan nuntut ilmu. Jadi bila kita yang saya buat tadi, bila kita main lambat sembahyang, kita ikutlah imam, sampai imam bagi salam, kita kalau kita tak habis, kita sambunglah kita punya takbir tu. Apa yang menjadi masalah? Ni masalah kan. Masalah ni pernah saya tengok, Jamat pun dengar kot, masa di Pokok Asam. Saya tengok pegawai masjid, bukan masjid ni Batang Gedung. Saya kenal lah masjid yang kenal tu duduk belah-belah sana. Dia pamai duduk sandak di kereta, isap rokok, sembang pegawai masjid. JK saya tak kenal. Saya kenal pegawai imam, siap bila semua duduk satu kereta sembang, isap rokok. Mayat tak sampai. Yang dalam masjid ni ramai lah orang duduk sembahyang sunat, duduk zikir, duduk apalah. Saya pun teguk. Itu kali pertama saya teguk. Dia kata, tuan-tuan, tuan imam, relax siap, saya teguk. Sila masuk ke dalam, buatlah sembahyang tahiyatul masjid. Kita ni bagi pengikut orang. Masuk masjid, sembahyang tahiyatul masjid, sunat, dapat pahala. Lepas tu kita niat iktikaf. Kita tuan-tuan duduk sekali pun ni, niat iktikaf dapat pahala. Jadi saya kata,
amat duka cita lah. Saya perhati lama dah, tapi saya tegak, hari tu saya tegak. Mayat mai baru pakat masuk. Bila masuk, dalam mayat-mayat tadi tak ada ayat sembahyang dah habis. Cerita apa macam cerita lah. Jadi ayat sembahyang dah habis. Nak ambil sembahyang. Kawan ni tengok imam duduk depan lah. Cepat, ada lagi, tunggu. Imam dia baca Fatihah dekat 20 kali lah. Ini tak masuk-masuk lagi, duduk ambil sembahyang. Hak tadi dia kisah kot daun. Minta maaf lah ni saya cakap, saya tengok. Jadi bila habis-habis tengok, saya pun balik belakang. Nampak, oh hak tadi dia bersembang tu. Ayat mayat sampai baru nak pergi ambil sembahyang. Ni. Jadi tuan-tuan yang pergi sembahyang jenazah, elok sampai-sampai tu naik terus. Dapat banyak pahalanya. Pertama kita tahiyat masjid dapat. Kedua iktikaf dapat. Ketiga sembahyang jenazah. Orang yang tadi sembang dia dapat satu ya. Satu ya, sembahyang jenazah saja. Habis. Kita dapat 3. 3 kali 300, 900 kali ganda. Dia kalau dapat satu tu 300, kita dapat 900, sebab banyak. Banyak orang sembahyang tahiyatul masjid dengan niat iktikaf. Kita duduk. Kita niat iktikaf, jaga kubur iktikaf dalam masjid ni sunat kerana Allah. Kemudian kita bacalah apa-apa pun hadiah. Baca Fatihah, hadiah kat mak ayah kita, baca qul Allah, hadiah kat ibu bapa kita dan sebagai keluarga kita sebagainya. Itu pahala lagi. Tak termasuk yang 3 yang saya sebut. Banyak pahala. Tapi duk sembang. Mayat sampai baru ambil sembahyang. Allah Azza. Ni nak ambil sembahyang tadi terkentut. Tengah cerita ke aksiden ke apa ke tu. Piak. Rokok dia 3 kali pasang. Tu tukar dah kali baik. Takkan dengan bau rokok ni pindah sembahyang ni. Malaikat mai dekat. Malaikat berlari. Dia bau rokok dah. Kita nak menghadap Allah, mestilah mulutnya bersih, cuci. Jadi yang hak seorang, saya berarti tak tahu berapa orang yang lambat tu. Ada seorang dia tahu, kita terkentut ambil sembahyang. Lambat. Yang tadi dengan rokok daun tu pun dia naik Allahu Akbar. Bila angin tiup kau belah ni, dia tarik nafas. Tu dia bau cerut kau rokok daun. Angin mai kat ni pula, kawan sebelah pula. Dia tarik nafas. Naiknya ambil kes, kan? Jadi nak menghadap Allah. Sebab itu disunatkan bersugi. Sugi ni ada kayu sugi. Kalau pergi Mekah ada lah kayu tu. Tak ada pun kita nak main, kita gosok gigi. Sebelum ambil sembahyang kita gosok gigi dulu, gigi bersih. Nak menghadap Allah. Pergi sembahyang banyak tak kat Allah, kawan sebelah tu dah. Nak tutup mulut pun dia duduk kiam. Mendiak lah. Tu tarik. Debu. Kat dan naya. Tu malaikat dulu. Malaikat berlangkah bang. Si Anu dapat 10. Dia ni kosong. Macam mana nak baca ni dengan bu ni. Malaikat pun lalu nak ambil Melkah pun tutup hidung. Ni macam tu. Sebab itulah disuruh kita sampai masjid tu naik dah, tak payah duduk sembang lah apa pun. Habis lagi duduklah kereta, cerita lah aksiden tempat tayar ke naik kereta ke, terjuluk ke, cerita habis ya. Lepas sembahyang. Duduklah kereta pakat-pakat sembang tu. Ni duduk keluar kereta, duduk tunggu di luar. Tu saya tengok sekali tu lah, lepas tu saya tak tengok lah. Tak tahu lah jemaat dia tengok. Saya tengok. Sebab benda ni kadang-kadang kita lalai. Jadi macam inilah kita sembahyang tadi disebutkan 49. Jika makmum masbuk mengangkat takbiratul ihram, tiba-tiba imam mengangkat takbir yang kedua. Telah selesai takbir yang pertama, maka hendaklah ia mengangkat takbir bersama imam dan gugurlah darinya kewajipan baca Fatihah. Dia mai Allahu Akbar, dia tak baca Fatihah tak apalah, takut tak dan. Itu yang kata imam tanggung tu. Dia mai Allahu Akbar. Terus dia baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad tu takbir yang kedua. Dia tak sempat baca Fatihah. Kalau dia baca Fatihah dia lambat. Dia pun baca. Gugurlah pada makmum masbuk tadi yang main lambat tak payah. Tetapi kalau dia main lewat imam Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dia tak payah. Dia kena buat lain. Dia buat sempurna. Ataupun dia sempat imam Allahu Akbar, dia buat Allahu Akbar, tapi imam membagi salam. Dia kena buat 4 balik. Biar awalnya keluar pun dia terus kita sambung. Tu. Sembahyang jenazah ni bukan susah. Tapi walaupun senang kalau tak belajar apa susah ya. Bukan tak tahu kan. Lagi satu. Saya pernah ada di satu ni di Masjid Barakah. Saya tengok pakai semat dengan serban dengan jubah apa. Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tu kan ni. Saya ingat orang 4 orang depan belakang semua dengar. Lepas tu orang pun Allah Akbar.
dia pun alhamdulillah bil alamin. Tiba-tiba alhamdulillah 4 kali. 4 kali takbir, 4 kali alham. Kita sebelah ni kelang kabut. Ini tu imam dah, kita nak baca selawat, dia dah hentam Fatihah. Dah rais dia sebelah. Saya pun tak kata apa lah, kita dah, tapi ganggu. Kita Allah Akbar, Allahumma salli ala sayyidina. Nak kata apa? Alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanir rahim, ya Allah. Tak kata apa, kita ni latih lagi. Ya, cepatlah sikit yang habis tak apalah. Habis. Jadi untuk itu, bila kita semayang, kita baca untuk diri kita lah. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Habis, Allahu Akbar, kita angkat sikit tak apa derah. Takbir bunyi derah apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi. Cukup teratur, kita boleh dengar sendiri. Kita baca derah, depan 4 orang dengar, belakang 4 orang, kiri kanan 4 orang. Tak ke lebih lagi. Derah. Tengok pakai smart. Dengan serban apa, umur 60 tak apa, dekat-dekat 60 rasa. Nanya lah. Ya, pasal tak belajar. Patut dia kena belajar lah. Cara-cara sembahyang jenazah ni yang saya buat ni tujuan dia untuk apa? Berkongsi pengalaman lah, nah. Sama-sama. Semua ni semua boleh ni, semua pandai ni. Sama tu imam lagi lah dia cakap. Kan? Abang aja right, clear. Tapi ada orang baru. Mungkin dia baru kan. Dia tak pernah pergi. Dia kata tak ada Haji Mat jom tangkap seorang. Pakai semak kan jom. Dia pun saya tak bisa. Jomlah ikut sah. Dia ikut dan dengar Pak Imam baca Fatihah, dia pun Fatihah. Lepas tu baca selawat sebelah baca pelan. Dia tutup Fatihah juga. Tak apa. Sah sembahyang dia. Tapi dia punya tu rukun dia tak apa ni lah. Dapat pahala. Kalau orang ni dapat 100, dia dapat 50. Tak mungkin tak tahu berapa. Sebab dia ada rukun-rukunnya. Cara-cara sembahyang berkaitan hentam Fatihah medang. Ya. Jadi seterusnya 50. Jika imam mengangkat takbir yang kedua, sedangkan makmum masbuk belum lagi menyempurnakan bacaan Fatihah, maka menurut pendapat yang sah, ia tidak wajib menyempurnakan Fatihah tadi. Terus dia pun sampai dekat tu dia angkat Allah Akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Kata imam kata Allahu Akbar, dia boleh berhenti dan terus ikut imam. Tapi biasanya dia sempatlah. Sebab imam takbir kedua tu dia baca. Tapi baca selawat ni selalu sat dia kan, cepat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dia sempat. Kalau dia sempat, kalau dia baca lambat dia terpaksa ikut takbir tu. Maka dia dapat. Dia baca-baca tak habis, ditanggung oleh imam. Imam lagi. Imam masih menanggung ni. Lah-lah orang tanggung imam. Lah-lah orang tanggung imam masuk kubur. Lah imam tanggung bacaan makmum yang tak habis. Kan? Imam tanggung. Bacaan imam tu adalah bacaan makmum yang tak habis. Imam tanggunglah. Akhirnya imam pun kena tanggung. Bawa masuk ni kita tanggung imam pula. Dulu imam tanggung kita lah, kita tanggung imam masuk kubur. Itu dia. Jadi inilah disebutkan tadi, naklah yang mengangkat takbir mengikut imam sama seperti masbuk yang dapat sebahagian daripada Fatihah tadi. Dia buat juga. Dekat tu, lepas tu dia berhenti. Jadi berhubung dengan jenazah ni, itulah saya mengingatkan selalu lah. Kalau kita pergi ziarah, kita kalau laki-laki kita rasa kenal tu, tak kenal pun rasa kalau dekat kita pergi tengok lah. Dibaca doa sikit. Lepas tu kita keluar nak sembang, keluar tu lain lah. Ya. Tapi kalau ikut dalam kitab, apabila kita masuk ziarah mayat, kita keluar, kita sembang bab-bab yang berkaitan dengan ibadat. Kalau kita cerita bab dunia ni, dia kira makruh lah. Tak apa nak elok lah. Kalau cerita bab ibadat, orang yang mati ni, lepas ni dia pergi mana, tu cantik. Itu dalam kubur. Lepas tu yang mati tadi, kata dia mati mengejut, mati yang 7 kategori tadi, apa, taun, sakit jantung, lemah layak, perempuan yang bersalin mati beranak, lepas tu yang mati malam Jumaat, petang Jumaat, hari Jumaat, pagi Jumaat dan semuanya tak dikenakan siksa kubur. Jadi siksa lain tu dia akhirat tu ada yang mana dia ada buat salah tu akan dihisap lah. Jadi Allah nak tunjuk, tengok tak terang mana pun mati hari Jumaat, bulan puasa pula tu, bagus ni. Kita kalau kata kita hebat lagi, punya dia lagi hebat. Tu imam belum tentu ke masuk hari Jumaat mati.
Tok Guru belum tentu lagi. Saya Tok Guru saya 3-4 orang lah. Tak mesti Jumaat, hari Isnin ada, Selasa ada, Ahad dah. Mana bila kata hari yang tak ni masuk siksa, bukan siksa kubur. Ada soal jawab dalam kubur. Tapi kalau hari Jumaat rehatlah. Yang tu dah kelebihan. Bila nak minta hari Jumaat, sembahyang hari Jumaat kita sembahyang apa tu ni sujadah apa kita semua kita doa lah. Pergi ke Mekah, umrah, berdoa insya-Allah. Kita tak minta Jumaat, minta mati dalam iman. Kalau mati dalam iman tak repot, tak kisah. Itu penting. Kalau kita minta mati Jumaat pun, kalau mati aksiden hari Jumaat, cuma tak kisah kubur tapi tak iman. Dia boleh mati tapi dosa dia banyak juga. Cuma Allah nak tunjukkan dia tu baik hati. Dia mati Jumaat. Tak apalah. Jadi apa yang penting kita minta Allah Ta'ala terima ni ibadat kita ni. Adakah Allah Ta'ala terima ibadat kita ni? Kita buat siang malam ni. Allah hutang kita. Allah hutang kita. Allah bayar balik di akhirat tu. Ni kita ni buat tak kira siang malam apa, duduk teratur tak mau jadi pun. Tak senang-senang juga. Kadang-kadang susah tambah susah lagi. Kita ada pasal lagu tu. Naknya Allah nak uji. Dia bagi kita susah, dia bagi kita tak apa, elok, sihat dan sebagainya. Tetapi di akhirat tu Allah bayar balik. Macam dalam surah Waqiah, tuan-tuan bisa dengar, saya dah baca. Dalam syurga sampai ada tilam, ada bantai, ada kursi malas, semua cantik. Kursi sandak tu pula ada dengan permata-permata. Punya cantiknya. Bidadari duk tunggu ya. Bidadari tu cantiknya lebih cantik 1000 orang tambah bintang filem lagi, punya cantik. Tetapi kalau wanita solehah, suami isteri ni solehah, isteri dia lebih cantik 1000 kali ganda daripada bidadari. Bayangkan. Bini dia tu lebih cantik lagi daripada bidadari. Kalau dia ni pergi seorang dia. Suami je duk pergi masjid, isteri tak ikut, tak buat ibadat, buat lebih kurang. Suami masuk syurga, bidadari tunggu. Isteri tak masuk, pergi lain. Misalnya katalah. Atau suami isteri saja duk buat ibadat, suami tak ambil kisah. Isteri saja masuk. Pun bidadari tunggu juga. Ada di sana. Suami tak main. Jadi kita tu kena fikir. Buat ibadat suami isteri. Kalau kita dah takdir tak boleh jumpa, tak jumpa kita. Sebab tu dalam bila kejadian hari kiamat, yafiru min akhihi min ummi min zawji min sahibati ni, lari daripada keluarga apa bila berlaku kiamat. Matahari naik belah ni. Lah ni matahari naik kau ni. Naik belah negeri Jepun. Timur. Bila hari kiamat dia naik belah barat. Naik ke belah Arab tu. Sampai tengah-tengah ni, dalam kitab disebutkan matahari meminta izin, ya Allah Tuhanku, inilah hari penghabisan tugasku untuk menerangi alam. Minta izin turun. Dia pun turun balik. Turun-turun tu gelap dunia ni. Kalau ikut dalam kitab 40 tahun. 40 tahun gelap tak nampak apa. Masa itulah nak tunjuk, Allah Ta'ala tunjuk orang yang beriman ni, muka dia cantik, tangan duk basuh ambil sembahyang, kaki badan cantik, sebab bercahaya. Dan orang-orang yang kapiak dan kufur tadi, ingkar perintah Allah, minta tolong, wahai orang beriman, berilah cahaya kamu sikit pada kami. Kami tak nampak apa ni, gelap. Termasuk bapa Nabi Ibrahim, Azar. Azar tu dia sampai ditukar jadi anjing serigala hitam yang busuk. Dia ada buat patung-patung buah keliling Kaabah. Orang yang hitam di dunia ni buat ibadat, esok cerah menerang. Macam Bilal tu, segak. Bilal tu nampak gigi dengan mata putih ya. Saya pergi melawat Universiti Islam UAE 2 kali saya melawat rombongan. Saya jumpa satu Senegal pensyarah dia. Weh, pakai serban putih. Nampak serban dengan ni, dia tu gelap macam ni. Itu saya tengok putih, gigi putih. Dia sembang dia atas Senegal. Sembang, ui, hebat ilmu dia banyak. Orang macam ni lah Bilal ni. Saya tengok muka dia, teringat Bilal. Bilal Rasulullah Mi'raj lalu ke syurga, nampak bayangan Bilal di syurga. Sampai Rasulullah pun heran. Rasulullah SAW kata, tanya Jibril, siapa tu? Itulah Bilal, tukang azan tuan hamba. Muazzin laka ya Rasulullah. Nabi terkejut. Tu dia apa? Kulit gelap macam ni.
Tiba-tiba handsome, umur 25, segak lawa. Takkan macam tu. Jawab ni Jibril AS, itulah anugerah Allah kepada Bilal. Dan orang-orang yang beriman sama dengan dia. Hitam gelam jadah pun duduk di syurga macam tu. Tu dia. Jadi kita jangan bimbang lah. Tak ada tuangnya. Saya ingat sini saya tua kali dia jemaah. Jemaah pun 50 lebih. Saya 70 lah. Mungkin ada lebih sikit kot. Tak ada tu. Esok jemaah pun ninja smart. Dah umur 25. Di syurga. Jangan bimbang. Kita tua pun tak apa. Allah janji yuqallib wajhum ila syabab, ditukarkan wajah mereka itu yang tua tadi kepada pemuda, pada orang muda. Segak cantik. Duduk sini macam-macam ada. Pergi sana clear, cuti. Yang duduk di sana tu macam saya buat tadi, jilam, bantai bersusun cantik. Nak minum apa? Lalu saya sebut ayat Waqi'ah ni, cerita dia mengat. Kalau tuan-tuan baca surah Waqi'ah Masono. Walahmi tayri mimma yastahun. Daging-daging burung, dia nak makan diri burung apa, ambil je. Semua ada. Sini kita tengok burung kepala botak tu makan ke bangkai. Kalau kita duduk di syurga, kita nak makan burung erang, dia mai erang, halal. Dalam syurga tak ada haram. Contoh lelaki pakai gelang mai. Yalbasunahum min zahabin wal fiddah. Dipakaikan orang lelaki dalam syurga tu dengan mai dan perak. Wahat harir. Dan kain sutra yang nipis. Lah sutra orang lelaki kita boleh pakai haram. Mai perak tak boleh, di syurga boleh. Nampak tak? Mana kata di syurga apa benda yang kita tak boleh buat, semua boleh. Macam apa? Minum arak. La yasadau anhum wala yunzifun. La yasadau la yunzifun. Tak mabuk, tak penin. Makan apa? Minum apa? Kham dalam syurga, arak dalam syurga. Tak mabuk, tak penin. Di sini minum sikit je dia. Yamsing. Mata longkang je tu. Di sana tak ada. Minum macam mana pun tak mabuk. Sampai teradu Allah Ta'ala bagi. Jadi tuan-tuan dan puan, untuk dapatkan semua tu kita kena ikhlas. Mukhlisin lahuddin, buat ibadat ni ikhlas. Jaga diri kita, jaga mulut kita, jangan bercakap-cakap yang pelik-pelik, jangan apa, kita biar ibadat. Insya-Allah. Allah janji, inna wa'dallahi haq. Inna Allah la yakhliful mi'ad. Janji Allah tu benar. Allah tidak akan mungkir janji. Dalam Quran semua ada. Dalam doa tahajud pun ada. Wa liqa'ikal haq, bertemu dengan engkau ya Allah benar. Bertemu dengan Allah Ta'ala benar. Dalam doa tahajud kita. Itu dia bayangan. Nak apa lagi? Jadi kita hari ini hidup dalam Quran sebut, dalam hadis pun sebut, dalam Quran sebut, qalilun, sedikit minal awalina wal akhirin. Sedikit saja orang yang beriman. Namanya Islam berjuta. Tengok di Mesir, di Syria, Iraq, hari-hari bunuh sama-sama Islam. Tak tahulah. Jadi yang tak mati itu selamat dah. Yang mati habis. Al-qatil wal maqtul binnar. Orang yang bunuh orang dan yang kena bunuh mati masuk neraka. Dua-dua masuk neraka. Itu dalam Quran. Subhanallah ni. Dia main jaga pagi yang mampu. Amai tengok, ingat aku kata kawan kan. Mula bersilap dengan dia pasal langkah. Kata silap yang silap, muak dia untuk kena sekali dia pun terang dia nak mati. Dia rap lagi, dua-dua mati. Dua-dua masuk neraka. Al-qatil wal maqtul binnar dalam Quran sebut. Jadi kita hari ni tak usah ada bergaduh dengan siapa, tak usah ingin siapa, kita berdoa kepada Allah bagi kita sihat, selamat sejahtera, hidup aman damai sesama kita, sudah habis dah. Yang tu yang penting doa kita. Masuk syurga. Tidak kita tak dapat. Yang ni tak ada. Jadi itulah tegak ni jimat. Cukup. Tak cukup saya pergi muka sebelah. Jadi kita kesimpulan hari ni kita baca bab jenazah Jadi kita ulang sikit tadi, bila kematian kita pergi bersihkan dia tentang najis. Lepas kita bersih dah semua ke najis, baru kita lap dia, bagi pakai kain yang baru, tutup elok, baca Quran. Lepas tu dah mandi tu orang lain buat dah. Tapi kita nak tahu juga nak mandi pun. Kena keluarga kita cari-cari orang tahu Allah ini ada 4 mayat. Orang yang mandi tu pas orang lain. Hak nak simpan buku 1 dia jadi buku 6. Tak haru. Mati semalam. Ini pun satu masalah. Ya tak ya kena buat juga. Macam mana? Tak paksa. Dia kena tahu juga tu. Walaupun dia kata
apa ni, kita duk kata orang lain buat kita tak payah. Sebab yang ni fardu kifayah. Orang lain buat kita tak payah. Tak tahu orang lain buat semua, tak boleh buat semua susah payah. Orang kita tak boleh main, kami kena pergi sana. Kalau kita lah, kami tak boleh. Masjid kami pun nak sembahyang ada ni. Lain kali kita susah payah cari sana. Boleh tak? Saya tak bisa ni, bisa tak boleh. Mula pening pula dah tak payah. Bawa tak buku lepas tu buat. Habis cerita. Itu dia. Orang boleh buat kita tak nak buat. Selamat. Tapi orang lain tak boleh buat jam. Itu dah fardu kifayah. Kita tak buat, kita tak boleh buat, habis semua. Susah payah. Kita ambil lah tu. Jadi itulah tadi lebih kurang apa yang patut kita ambil tahu tentang mayat-mayat dan orang yang baca ni. Dan saya ulang balik, bila pergi ke masjid, terus naik ke dalam sembahyang sunat tahiyatul masjid. Lepas tu niat iktikaf, macam kita ada malam ni niat iktikaf, dapat pahala. Mudah-mudahan Allah bagi ganjaran kepada kita semua untuk dapat ganjaran di akhirat nanti. Bila kita habis sembahyang, kita dapat 3. Tahiyat masjid, niat iktikaf, sembahyang jenazah. 3 dah. Kalau masa tu masa lapang, kalau kita pergi sembahyang pagi, masuk masjid sembahyang sunat tahiyat masjid, terus sembahyang sunat duha. Ini sunat duha. Sembahyang sunat duha, berapa rakaat tak kisah. Orang nak berhati, dia ni apa sembahyang banyak ni. Orang tak tahu dia sembahyang sunat duha. Entam 8 rakaat, mayat tak sampai lagi. Pukul 9, 10, kata 10, kata 10. Lepas tu sembahyang sunat duha. Dia entam 8 rakaat. Selesai. Boleh jawab, tak jawab, tak jawab. Dia ada pendapat lah. Kebiasaan bila kita masuk, kalau biasa ni, kalau kita main dalam majlis ilmu ni, kita terus main duduk dengar ilmu, main duduk majlis. Tahiyat masjid lagi lepas azan ni kita boleh sembahyang. Tahiyat masjid dan kita sembahyang. Tapi kalau dalam hukum dia, masuk masjid sembahyang sunat tahiyat masjid, sunat. Yang ni wajib ni, belajar ilmu ni wajib. Ingat tu, main belajar ilmu ni wajib. Wajib utlubul ilma faridatun al mahdi lillah ni. Belajar ilmu ni wajib. Wajib kita main duduk niat iktikaf ya. Tu cerita dia. Kalau kita sembahyang, kita tak dengar apa dapat tadi. Kita Allahu akbar 2 rakaat, tentu kita duk baca bab mandi, bab mayat apa tadi, kita tak dengar. Lepas tu kita main-main dah lepas. Kalau saya tak ulang balik, tak lepas. Jadi ada lebih baik kita main lewat, kita terus main duduk dengar ni. Itu yang lebih baiklah dalam kitab tersebut. Wallahu alam. Ghaib ni dah tak jumpa. Orang minta gedung kita buat, kita buat. Boleh, bagi kita tahu. Setahun ke lama mana pun, al-ghaib ni maksudnya kita tak tahu berapa lama lah. Dia kata setahun dah tak jumpa. Kita sembahyang, tentu dia jumpa, hidup balik tu tempat mana, dia hanyut ke kapal ke mana, dia tidur. Boleh sembahyang ghaib, tak salah kan? Kita sembahyang tu sunat, dapat pahala. Kita sembahyang ghaib tu. Tapi kita eloknya kita sembahyang hadiah. Bila sembahyang ghaib, kita dah, orang memang orang dah buat dah. Mungkin keluarga dah buat. Jadi kita nak eloknya, kita ingat nama dia. Saja ke sembahyang hadiah atas nama orang ini. Itu yang senang. Itu senang. Maghrib ni keluarga ni mungkin buat dah. Dia kata okey, dia panggil satu kampung. Tuan-tuan yang ada ni, saya minta tolong sembahyang ghaib atas arwah keluarga adik ikan saya, anak saya yang hilang setahun. Orang pakai sembahyang. Lepas tu dia jumpa kita, dia kata lah, kami dah buat itu, tak beritahu kat Haji Ahmad. Haji Ahmad boleh sembahyang hadiah. Hadiah kat dia. Hadiah. Tak payah sembahyang ghaib dah, sebab dia dah buat dah. Ya, banyak bayi yang tak sempurna ataupun tak ni. Kalau sempurna kita sembahyang biasa. Kalau dia tak sempurna, tak cukup, kadang sifat dia, kita tak payah. Kita mandi-mandi kapan tanamnya.
Kita tak payah buat talqin. Boleh umur 2-3 tahun mati kita nak talqin kat siapa? Budak ni tak ada dosa apa. Kan? Nak talqin bagi orang hidup je. Orang yang mati tak ada apa lah. Yang budak tak ni. Okey, boleh. Salah. Okay, yang baik pada Allah Ta'ala, yang kurang macam itu yang baca surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan hamidan syakirin hamdan zakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wa barik. Ya Allah Tuhan kami, ampunlah dosa-dosa kami, dosa yang kecil dan yang besar, dosa yang sengaja dan yang tidak sengaja, dosa yang zahir dan yang sembunyi. Ya Allah Tuhan kami, ampunlah dosa kedua ibu bapa kami yang masih hidup dan yang telah mati, dan keluarga-keluarga kami yang telah mati dulu pada kami. Masukkanlah mereka ke dalam syurga-Mu bersama-sama orang yang saleh, bersama orang yang mati syahid, bersama para nabi-nabi Muhammad SAW. Ya Allah Tuhan kami, panjangkanlah umur kami, murahkanlah rezeki kami, hidup senang di dunia ini. Tetapkanlah iman kami pada agama Islam yang Kau-Ridha. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Akram. Ya Allah, kami mohon padamu kesihatan. Sihatkanlah tubuh badan kami, Ya Allah. Dengan kesihatan tubuh badanlah dapat kami mencari rezeki untuk keluarga sebagai ibadat. Dengan kesihatan tubuh badanlah dapat kami menunaikan ibadat sebagai mensyukuri nikmat-Mu ke atas kami, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Akram. Ya Allah, kami mohon padamu pada malam ini, berilah taufik hidayah pada kawan-kawan kami, sahabat-sahabat kami, keluarga-keluarga kami yang masih lalai dan leka dengan dunia mereka, Ya Allah. Bukalah pintu hati mereka, bimbinglah mereka ke jalan yang benar. Masih belum terlambat bagi mereka bertaubat dan kembali kepadamu, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Engkau lah yang amat berkuasa di tiap-tiap satu. Jadikanlah perjumpaan pada pagi malam ini perjumpaan yang dirahmati dan diberkati. Perpisahan selepas ini juga perpisahan yang dirahmati dan diberkati serta tidak berdosa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzaban wa qina adzaban. Wa adkhilna lil abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wa sallam walhamdulillah. Jadi tuan-tuan dan puan, saya minta maaf banyak jika ada salah silap perkataan yang tak sedap didengar, dan mohon kemaafan dan terima kasih kepada pihak masjid. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni bah, ada ayat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an